Jadi cari yang halal. Nabi pesan, jangan benarkan benda haram masuk dalam perut kita. Kadang minum arak, benda haram lah tu, masuk dalam perut. Bondo tu sendiri haram. Satu lagi, bondo tu mungkin tak haram, tapi sumber keuangan kita tu haram, jadi haram juga. Kan? Jadi keberkatan tu mustahak. Ingat tak saya sebut pasal berkat? Maksud keberkatan itu selain pada pondok Ustaz Kazim, masuk al-barakah. Kan? Maksud barakah itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit tetapi berkembang. Ada je duit sikit bagi anak belanja, RM1 yang bagi belanja. Orang KL sekarang mana ada RM1? Ibu, semua bagi RM3 tau paling kurang. Dia marah amat. Tu yang kita ada, nak pandai-pandai lah. Jadi anak pun bawa air kosong tang rumah. Belilah makanan-makanan tu, beli kat sana. Tetapi rupanya dengan walaupun RM1 sebab berkat, anak pandai nombor 1 dalam sekolah. Anak kita subjek-subjek dia bagus. Amak orang kampung, anak terbaik bahasa Inggeris. Amak kampung betul, kampung baru. Kelumpur. Tak ada lah. Nah, tapi makna anak yang pandai alhamdulillah. Iya, kadang-kadang ada juga kan. Kan anak yang tak pandai bahasa Inggeris kan, tapi akhirnya rupanya dia pandai benda lain. Dia tak pandai akademik, dia pandai kemahiran. Akhirnya dia pandang aircon tu, dia tahu ini mesti belum on, dia tahu. Contoh kan. Itu semua orang tahu Ustaz. Yalah tak, maksudnya kalau ada aircon masalah, pandai dia repair. Ini punca ni macam ni. Kita pun tak boleh terfikir tu. Sebab dia bidang dalam bidang tu. Kan? Ada seorang tu pula dia pandai repair kereta susah parah, menyalur enjin ni, dia usik menyalur lampu pandai lah dia tu kan. Jadi mana kata keberkatan tu yang kita nak. Carilah yang halal. Sungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kemudian dapat rezeki apa lagi Allah bagi? Bini pandai masak, kan? Bukan apa dah. Muka biasa-biasa, tak adalah lawa apa nampak. Tiba-tiba masak sedap. Pagi tolong mata kabau, tengah hari tolong sak kicap, malam tolong mata kabau. Tolong berapa pagi sampai malam. Naik hanya mulut lelaki kan, dia tolong tapi tak apa, dah tu lelaki agama tolong lah kan. Berlari-lari tolong sampai kan, order tolong stok tolong tak cukup kan. Tak apalah. Yang seorang tu pula Allah bagi rezeki. Sebenarnya ada satu rezeki lagi yang tak perasan. Tiba-tiba bini lawa kat mata. Ada. Laki kita dah senyum nak tengok kita. Apa kena bang? Ramai tengok kau. Nah abangnya ada tu bangko ni mula dia. Sebab tu tak apa hal. Geram tengok kau dah. Tengok. Bang ni malulah kata. Dah mabuk seorang. Mabuk, perempuan tu pun mabuk ni. Ngandung kawan tu. Dah hilang geng duha seorang. Kenapa dia mabuk? Ada lagi kau ada. Tak sangka pula mengandung. Datanglah dari majlis ilmu dia sekali tu. Lah, pasal perut lagi? Kata. Dia ngidam. Dia punya ngidam lain pula. Ngidam kuliah duha. Tak kuliah duha baru selesai. Contoh lah kan. Sikit lagi ya. Jadi makna kata pastikan jangan bagi benda-benda haram masuk dalam perut kita. Lepas itu satu lagi tu, rezeki Allah bagi apa tu? Keluarga kita. Pandang mak kita, pandang ayah, pandang anak-anak, bahagia itulah hadiah tak ternilai. Tak ternilai. Macam kita pergi kenduri kan, tengok. Kenduri kenara tu bukan kenduri warna dah, yang sebenarnya adik-beradik nak kumpul. Kan nak duduk, nak berbual, nak cerita. Yang raya tu kan apa tu, nak kumpul sesama kita. Benda tu tak payah paksa pun. Tak payah paksa. Dalam hati kita, kasih sayang kita tu memang kat keluarga kita. Pandang anak pandang mak pandang lepas tu ada. Nak pula adik-beradik saya contoh kan. Mana ada siapa. Tak ada yang cakap lurus tau. Bergurau je. Tu yang mak tu jajab terolak tu. Kan, biar dia kolak kan. Iya. Kemudian yang kelima, pada kedua tangannya, dia tidak gunakan tangannya untuk perkara yang haram, tapi hanya menggunakannya untuk taat kepada Allah. Mana tangan ni buat kebaikan banyak-banyak, tolong orang. Contohnya ada setengah perkumpulan wanita,
Perempuan ni dia buat macam taman-taman perumahan, dia dah buat dah geng-geng sama dia sebulan RM50 contohnya. Sebulan RM10 ya cukup lah. RM10 katalah 10 orang dia kumpul RM10. Untuk apa RM10 ni? Rupa-rupanya bila berlaku kematian dalam kawasan taman perumahan tu, okey, dia akan gile-gile. Okey, masak kat rumah aku. Jadi rumah tu dekat-dekat lah. Jadi maknanya bila meninggal dunia tu besok keluarga-keluarga dia suruh makan kat rumah kita selagi mana jenazah belum keluar daripada rumah. Kan kita suruh makan kat rumah kita. Kita masak, duit dah ada. Bagi makan, nak makan pergi rumahnya. Pergi rumah Cik Zainab kata, Cik Zainab kata dia masak. Lepas tu berlaku lah kematian kat rumah Cik Zainab ni, bukan nama sebenar. Dah keluarga datang tak boleh nak makan kat rumah tu sebab jenazah belum lagi dihantar lagi, belum tanam lagi. Jadi jangan pergi makan kat rumah Cik Leha kau. Cik Leha kau dia siap masak, pergi makan semua, pergi makan sana. Ya lapar, main lapar ya yang hidup ni kan. Jadi tak apalah, tak selera makan. Biasanya ahli keluarga memang makan je lah. Kan kita nak pergi ke kubur kan, nak tenaga lagi. Pergilah ke kubur pula, tengah panas torik pula kan. Oh lapar ada tu, yang ada yang pitam pengsan tu, tak makan tak apa. Jangan sampai tak makan, at least jamah kan. Cuma kat rumah tak boleh makan sebab jenazah belum simpan lagi. Kan? Jadi kita keluar pergi ke rumah yang lain. Tapi makan, beri orang benar dah makan. Kan? Tapi makna dah ada dah, makna tidak membebankan. Jadi dia keluarga tu, dia punya kumpulan ni dah standby dah bantu. Tu benda baik yang kita boleh buat. Dengan nilai RM10, kebaikan yang kita buat apa? Nampak tak? Kita nampak orang nak pergi apa? Kita nampak budak tu nak sambung belajar, anak dapat masuk UPM ada kenduri. Jarang-jarang ada tu ada. Pergi salam ni ambil lah duit belanja anak kau nak pergi belajar. Bagi RM50. Kita nampak biasa rupanya anak tu dapat untuk yuran pertama dia masuk, dia campurkan duit RM50 tu. Duit yuran ni dalam RM2,000 lebih. Contohlah, kita bagi RM50. Dalam tu RM1,950 campur duit kita RM50 jadi RM2,000. Bayar yuran dan bayangkan kebaikan yang anak tu buat selepas itu sebabkan sumbangan-sumbangan yang kita bagi. Mudah-mudahan budak tu berjaya kan. Kemudian yang keenam, pada langkah kakinya, yang mana dia tidak berjalan untuk maksiat tapi berjalan untuk taat kepada Allah, mencari keredaan Allah serta untuk bergaul dengan para ulama dan orang-orang yang saleh. Jumpalah orang-orang yang baik kan. Dengar-dengar ni hari ni kan contohnya ada majlis, contoh ada buat kekah kau. Sabtu Ahad ada majlis ni kahwin. Itu pun sebenarnya benda yang baik. Majlis Matul Urus kita pergi dapat pahala. Sampingnya di sana kita mendoakan yang baik-baik dan juga kita dapat bersilaturahim. Itu sebab saya pesan, kalau ada yang DJ tu dia nak pasang lagu jangan lagu yang menjerit-jerit. Satu. Yang kedua, pasang lagu yang lembut-lembut dan jangan kuek bonan sampai orang tak boleh nak berburak buah kemah tu. Okey. Kau buat ana tutup radio orang tak bayar dah. Okey. Pasang lagu nasyid. Kompang pun senang sekarang ni, pelik. Orang betul mana datang bunyi kompang tu. Tiba-tiba dah ada bunyi. Tak adalah pakai kompang, nak pakai kompang pakailah kan. Lepas tu cakap dengan budak kompang tu jangan lagu yang polik-polik nak kau nyanyi. Contoh kan. Ya di suasana kan, tapi jangan sampai kadang ada majlis tu dibantai pasang lagu kuek-kuek. Nak bercakap pun tak boleh. Apa? Tak ada. Pandi betul lah. Kita ni nak bersilaturahim, nak tahu ya Allahu Akbar, ada je kat sini. Saya ingat lagi saya pergi dekat majlis kenduri kahwin dekat Dewan Majlis Perbandaran Nilai. Masa tu bekas timbalan Naik Chancellor Yusim. Dia buat bunyi lagu nasyid. Lagu nasyid dia pasang antara dengar dengan tidak. Jadi kita berbual ni relax. Meriah juga, ramai juga orang datang. Lagi kuek bunyi kelontung-kelontang pinggan tu. Jadi makna kata orang ni ya itu hanya sekadar iringan saja. Yang mustahak apa tu lah dia. Pada jumpa kan, apa khabar, sihat. Kadang-kadang pergi kenduri jumpa lah kawan lama. Lah, kau buat apa sini? Apa kau nak kau dengan tuan rumah? Rupa salah kemah. Salah kemah. Kenduri belah sanun lah. Tapi tak apalah, dapat jumpa kau. Kan? Pernah tak? Saya pernah kono tu pergi ke Taman Dagang Ngampang. Rupa tiap-tiap lorong ada kenduri. Awak pun masuk dah, duduk dah ambil nasi dah. Ni kawan dengan siapa? Kawan dengan ni. Dia pun bakal siapa tu kan? Orang tu tanya. Alamak payah ni jap. Siapa nama pengantin? Oh tu lorong belakang tu. Lorong belakang. Oh salah. Dia tahu lah tu lorong belakang kenduri.